Semua tak nak buka kamera ni. Buka kamera semua. Jaga ambil kehadiran sekarang ya. Cherry, Saya. Christabel, Saya. Christine, Saya. Derek tak ada. Diana, Hadir. buka kamera lah, buka kamera. Felicia tak ada. Irene Tong, Saya. Yaslin, Saya. An Kai Eun, An Kai Eun, Saya. Kitchen Yen, Saya. Lucas tak ada lagi. Mani Moli tak ada. Muhammad Amsyah, Muhammad Ferdi, Ada. buka kamera Ferdi. Muhammad Irfan, Saya. Muhammad Syafiqal, Saya. Tai Chi Chuan, Saya. Ili Yin, Saya. Yi Yuan Wei, Saya. IC, Yeon Chun Lit, belum. Jadi 5 orang. Lima pula. Ramai ni, 7. 7 orang tak masuk lagi. Ya. Derek, Felicia tak ada. Derek, Felicia, Mani Moli, Misha, TKC yang Chun Lit. Derek, Felicia, Lucas ada lagi. Lucas dah masuk belum eh? Selamat pagi Cikgu Hafiz. Apa? Amsyah. Baik, cikgu tak rasa nama awak tau. Cikgu baru buat ni. Dengan salin siapa yang tak handi ni. Yang Chun Lit. Lucas saja yang masuk Yang lagi 6 tak masuk lagi TKC dengan Yang Chun Lit masuk tak? Lucas. Ada Jadi sekarang ada 17. 17? 17. Cikgu Hafiz 17, 16. 16 lah semua. Jadi 16. Amsyar. Siapa yang baru masuk ni? Ada 2 orang. Amsyar dengan siapa yang baru masuk?
Amsyah dengan siapa? Derek. Derek, cikgu cakap banyak kali Derek. Baru masuk cakap selamat pagi cikgu Hafiz. Derek. Derek, Ya, cikgu. masuk kelas cakap apa dengan cikgu? Selamat pagi, cikgu Hafiz. Ha. Awak jangan keluar lagi selagi tak siap kerja lah. Semua orang lah TKIC tak ada kan TKIC? TKIC tak ada. Okey. Baiklah, kita mulakan kelas sekarang. Cikgu dah ambil kehadiran. Kita tengok PowerPoint yang berada di depan kamu. Okay, buku-buku teks dan ulasan. Karangan. Buku teks dan karangan. Okay, siapa nak ambil buku teks dan karangan boleh ambil sekarang. Dan alat tulis jangan lupa, selalu cikgu ingatkan. Kalau boleh, kamu bersedia dengan buku-buku yang bahasa Melayu berada di depan awak. Okay, tolong buka kamera lah. Yang buka kamera baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang je. Baik, tema 8, damainya bumiku, datukku pencinta alam. Okay, 15 Oktober 2021, kelas kita 7.45 pagi sehingga 9.15 pagi. Sekejap cikgu nak tukar dia punya apa tu? Alah, terbuka semua lah. Sekejap kecil kan? Cikgu nak tukar dia punya screen. Okay. Fedi okey Fedi? Monyok je muka. Okey tadi. Okey. Semalam tak hantar lagi kerja Fedi? Okey. Lupa. Awak, Fedi, Syafiqal, Ifan tak hantar lagi. Semalam. Sekejap. Christine tak hantar lagi. Derek tak pernah hantar kerja ke cikgu. Felicia, Molly tak hantar lah kan. Dan Yong Chunit. Yang lain semua dah hantar. Awak jangan cikgu nak hantar. Tolong 36 standard pembelajaran 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Kohesi dan koheren berkait antara perenggan pertama, perenggan kedua, idea utama, idea sampingan berkait dan bersesuaian dengan tajuk. Baik. Kita terus kepada buku teks kita iaitu manfaatkan air hujan. Siapa tahu apa maksud manfaat? Siapa tahu manfaat? Kebaikan lagi? Lagi? Apa lagi yang sama dengan perkataan manfaat? Kebaikan lagi? Lagi tak? Siapa ada download Kamus Pro? Ya, cikgu ada share. Faedah. Bagus. Kebaikan, faedah, kepentingan, hikmah. Okey. Baik, kebaikan, faedah. Semua bermaksud yang sama. Maksud yang sama. Air hujan takkan tak tahu air hujan kan? Tahu tak air hujan semua? Siapa yang tak tahu air hujan? Tahun 6 ada yang tak tahu tak air hujan? Semua tahu Air hujan air yang turun daripada langit lah, daripada pembentukan awan yang berat. Semua tu dah belajar dalam sains. Ada tak belajar dalam sains tentang hujan? Tahun 6. Ada kan? Okey. Air hujan dalam bahasa Cina apa? Diana. Apa maksud air hujan dalam bahasa Cina, Diana? Yu. Dia seram je. Okey. Ini peralatan yang digunakan. Okey, ini ialah kepala paip, gam, pelekat putih ni apa nama, pelekat getah, ini paip PVC, ini apa ni? Rantai. Ini spana. Lepas tu mereka memasang tong
untuk menakung ataupun menyimpan air yang diturunkan daripada langit ataupun awan terus ke bumbung. Dia bertakung melalui mana ni? Melalui saluran. Melalui saluran. Biasanya kalau rumah-rumah taman-taman macam baharu yang baru dibina, dia ada tong dia lagi besar lah. Ni tong kecil ni dibuat sendiri. Dia buat sendiri. Tong air biasanya tak macam ni, warna hitam ataupun warna biru yang besar yang bulat tu. Tu tong dia. Kat rumah cikgu macam ni lah, tong dia besar. Tapi tak ada pokok, tak ada kegunaan. Kalau ada pokok untuk kita tanam di sekeliling rumah, kita boleh gunakan air hujan. Sebab air hujan ini tidak mengandung apa? Siapa tahu? Air paip mengandung apa? Klorin, ya betul. Klorin. Klorin itu berfungsi untuk apa? Dalam air paip. Bukan kata air paip je. Dalam air kolam, kalau kita pergi bercuti nanti, ada setengah air kolam kan, kita pergi mandi dekat hotel ke, dekat resort ke, ada air kolam. Kadang-kadang air yang mengandungi klorin ni sangat kuat, bau dia macam klorok lah. Tapi klorok lagi kuat lah klorok. Siapa pernah tahu klorok tu apa? Bahan pelontor klorin. Fungsi dia untuk apa? Untuk bagi kuman-kuman dalam air tu mati. Bagi kuman-kuman dalam air mati. Bagi apa tu? Air tu kelihatan lebih bersih, lebih jernih, klorin Sebab dia klorok ataupun bleach, dia peluntur. Kalau benda yang kotor, termasuk air yang kotor pun dia boleh putihkan. Sebab takkanlah air, bawa fikir air kolam tu bukan dia tukar tau. Air kolam tu dia diguna semula, reuse, guna semula. Dia tapis, masuk tapis, keluar masuk tapis sampailah bertahun-tahun. Kalau yang mana yang macam syarikat-syarikat ataupun hotel-hotel yang bagus, dia akan tukarlah air tu. Tapi air, bayangkan kolam tu besar, takkan dia nak membazir duit untuk mengeluarkan ataupun membuang air yang lama, mengambil air yang baru. Tidak Dia akan gunakan sistem penapisan ataupun klorin, menggunakan klorin. Air kita punya air apa tu? Air pipe kita pun ada klorin. Kalau kamu nak tengok, kalau siapa yang ada air penapis dekat rumah macam kowe ke apa tu lagi, kuku ke kan, kamu gunakan cawan yang warna putih. Cawan yang warna putih, 2 cawan, kamu banding beza air pipe yang keluar daripada pipe dengan air yang dikeluar daripada air yang ada penapis. Okey. Warna sahaja pun dah nampak dah kotor, berbeza. Jadi bayangkan, kita tak boleh minum air terus daripada air pipe. Sebab mengandung banyak kuman, mengandung banyak benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang orang kampung dia pakai air paip kalau tak ada air kowe je ni. Ya. Tapi apa yang dia buat? Lepas tu air panas. Dia bukan bubuh air panas, dia didihkan air tu sehingga apa? Didih air tu sehingga betul-betul dididihlah, didih air tu. Matikan kuman. Tapi sekarang semua air menggunakan air penapis, kowe, kuku dan sebagainya. Tak perlulah nak didihkan air, nak masak air tu. Baik, ini air hujan. Air hujan bukan digunakan untuk minum digunakan untuk apa? Ni. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Digunakan untuk apa? Untuk siram pokok. Siram pokok, mencuci lantai-lantai, koridor-koridor dekat rumah. Sebab air ni pun air yang bersih sebenarnya. Tetapi kalau tong ini kita tutup dengan baik, dengan rapat, bersih, sebenarnya kalau ikutkan pun boleh jugalah untuk digunakan kalau kita tapis lah. Tapi sebab air ini terus daripada kita punya bumbung rumah, bumbung rumah kalau bersih tak apa kan. Jadi kita gunakan air hujan ini untuk menyiram pokok, mencuci lantai dan sebagainya. Tapi bukan digunakan untuk minum. Tidak sesuai sebab kotor. Kalau kita boleh tapis, bersih-bersih, tak ada masalah lah kalau ada teknologi tu. Okey. Dan ada juga sekarang ni
yang cikgu tengok tak pasti dekat Malaysia ada ke tidak. Ada setengah negara dia menggunakan air macam kita punya tandas untuk flush ataupun kita nak buang air yang kotor. Tandas kita kan kita dah membuang air kan, air besar ke air kecil. Kalau di Malaysia, tong yang dekat tandas tu, tong flush tu, air pipe, air yang bersih. Kalau di negara luar, air yang dekat tong ni, tangki kecil dekat tandas tu, yang itu ialah pipe untuk mencuci tangan. Jadi dia guna flush benda-benda yang kotor, dia tak gunakan air yang bersih, dia gunakan air yang digunakan. Jadi tak membazir, kita gunakan air bersih untuk flush ni. Sebenarnya kalau ikutkan fikiran logik, betul juga cara tu dapat menjimatkan penggunaan air. Bil kita dapat jimat. Tong ni. Dan ada setengah negara juga menggunakan air hujan ni. Tapi bukanlah air hujan tu direct, dia akan tapis sikit untuk supaya tak ada daun-daun ke, lumut-lumut ke, pun boleh merosakkan pula kita punya pipe tu kan, pipe ataupun tangki. Baik, kita lihat sini. Jadi apa yang dia nak beritahu dekat sini? Pendapat. Okey, seorang baca, siapa nak baca cikgu tak ikut giliran sebab tak banyak teks. Seorang baca, jangan angkat tangan, angkatlah raise hand lah. Siapa tu? Baca yang kuning-kuning punya Saya dan Datuk. Saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Mula-mula saya dan Datuk menyediakan Silakan, tuliskan. Peralatan yang digunakan tu. Sebut. menyediakan gam. Tadi cikgu dah sebut dah. Kamu cuma ulang semula je. Menyediakan Gam. Tadi cikgu dah sebut dah. Kamu cuma nak sebut semula je. Apa tu? Okay. Dalam gambar ni. Gambar ni. Ni. Ya, saya nampak gambar tu. Tengok buku teks. Cepat. Gam bekas besar. Menyediakan mula-mula saya dan Datuk. Sekejap ya, cikgu nak buangkan dia punya ulat dulu. Saya dan Datuk menyediakan Steady silakan. Menyediakan gam. Gam. Paip. Kepala paip. Paip. Orang Penang tu. Kepala paip lagi. Waktu rantai besi. Dia rantai besi ke rantai plastik, cikgu tak pastilah. Rantai ada banyak rantai besi. Okey lagi. Bekas ataupun tong lah besar kan, tong air, tong ataupun tangki air lah tangki lah, kita tu tangki air. Tiang besi. Tiang. Bukan tiang. Pipe PVC dan pipe PVC tu, pipe batang pipe. Okey, baik. Teruskan Fedi. Tu saya tak tahu nak kata yang atas tu. Okey, mana air tu dia, tangki tu letak kat mana? Dipasang kat mana? Okey, semua apa Datuk buat apa? Mula dia dah sediakan, lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia pasang lah. Saya Datuk memasang dengan kemasnya. Pasang tong tangki air. Tong tangki lagi, tangki cukup lah. Air dengan kepala paip. Dengan memasuki kepala Nanti dulu. Okey, lepas dia memasang tangki air dengan kemasnya, semua peralatan tu dah digunakan, bahan-bahan semua dah ada. Mana diletakkan? Diletak
Diletakkan di belakang rumah. Meletakkan tangki Di halaman air rumah. itu di halaman rumah ke tu? Belakang rumah. Tangki air itu diletakkan di belakang rumah. Okey, teruskan. Siapa lagi nak buat? Siap-siap steady je. Cepat. Berapa kepala paip yang dipasang tu? Berapa kepala paip yang dipasang tu? 2. 2. Untuk apa tujuan dia? Untuk menyenang lah. Satu pakai tu, satu untuk ni. Untuk lain. Untuk lain tu apa tu? Macam satu untuk siram pokok, satu untuk basuh tangan. Okey, Datuk memasang 2 kepala paip. Okey, 1 kepala paip digunakan untuk memasang paip getah. Getah untuk menyiram pokok bunga. Manakala satu lagi Kalau satu lagi untuk membasuh tangan apabila menyentuh benda yang kotor. Okeylah. Basuh tangan apabila menyentuh benda yang kotor. Okey. Perenggan kena jarak sikit Okey, lagi apa lagi? Apa lagi yang Datuk tu buat tu? Tengok Saya lain. Gambar yang ketiga tu Datuk pasang apa tu? Pasang rantai. Rantai untuk apa agaknya? Untuk apa? Okey. Kemudian Datuk apa dia buat? Gambar ketiga tu kemudian Datuk memasang tangki ke mana tu? Tangki di bawah, tangki air di bawah apa? Di bawah pancur pancur dia sebut sini pancur. Pancur bumbung rumah. Pancur tu tempat saluran air tu lah. Tu pancur tu dekat tempat yang kuning tu. Laluan air daripada bumbung sampai ke kan ada saluran air kan. Warna kuning tu ialah pancur di bawah pancur bumbung rumah. Okey. Lagi pancur bumbung rumah itu diikat menggunakan apa? Rantai besi rantai besi. Besi. Datuk berdiri di atas bangku. Tangga kan? Tangga. Untuk mengikatnya. Dengan berhati. Cikgu juga yang buat ni. Okay, kemudian. Gambar yang keempat. Diana ke Kicinian ke Cherry ke Kisabel cepat. Gambar keempat semasa air hujan. Masa air hujan menurun. Cepat. Okey. Diana, mana Diana ni? TKIC tak ada saya tak masuk lagi. Amsyah ke siapa-siapa lah. Ini kalau tak pilih ni memang senyapnya. Diana sambung Diana.
Gambar yang keempat tu. Mana Diana ni? Gambar yang keempat tu, jelaskan. Gambar keempat sama. Gambar keempat gambar yang ni lah. Tengok ni. Gambar yang keempat yang ni. Datuk mengikat Dah selesai dah. Mengikat-ikat semua dah selesai dah. Gambar yang keempat. Gambar keempat. Ada gambar hujan. apabila hujan Apabila turun. Apabila hujan turun, apa berlaku? Air hujan. Air akan Air hujan akan melalui pancur bumbung rumah itu melalui pancur bumbung rumah itu dan ke mana? ke dalam Masuk ke dalam tong tong ke? Sebut tong tadi ke? Tangki. tangki. Mana dia pergi? Bagi tempat lain ni. Dia tengah serapan ni. Okey, teruskan. Tangki air hingga apa? Hingga penuh. Nak sebut apa baru nak jawab. Okey. So, apa kegunaan dia selain daripada untuk menyiram pokok? Kamu nampak gambar yang keempat tu apa yang lagi digunakan? Tak ada apa pun. Tengok dalam gambar keempat tu, air hujan tu tadi kan cikgu bincang tadi, ada orang menggunakan air hujan tu untuk menyiram pokok dan ada juga untuk memasukkan ke dipasang masuk ke tangki pam apa? Air. Pam tandas tu. Tadi cikgu dah cakap tadi. Air tu digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama untuk tujuan apa? Menyiram pokok dan yang kedua untuk memasuki mengepam najis di tandas. Okey, sambung. Air hujan yang disimpan bukan sahaja Ina untuk menyiram pokok lagi nak Diana ni dia hilang-hilang kejap pergi mana ni. Kenapa tak naik ni? Mana Diana ni, Cik? Cik pergi mana, Cik? Air hujan disimpan bukan sahaja untuk menyiram pokok, bunga. Ia juga boleh disimpan untuk Air hujan bukan sahaja untuk menyiram pokok bunga, tambahan pula boleh digunakan untuk apa dah? digunakan untuk Disimpan ke mana? Digunakan untuk mengepam tandas. Mengepam najis di tandas. Takkan dia mengepam tandas, tapi tandas tu semua tergabur semua kan. Najis tu mengepam ataupun flush. Okay, selesai. Inilah berikan pendapat kamu tentang langkah-langkah untuk mengatasi pembiakan. Okey. Bagaimana dia kalau kita menyimpan air ke dalam tangki, menyimpan air ke dalam mana-mana tempatlah bekas-bekas tu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi pembiakan jentik? Nyamuk. Siapa boleh jawab? Bagaimana kita nak mengelakkan, mengurangkan, mengatasi pembiakan jentik? Jentik-jentik ni sangat bahaya, boleh menyebabkan demam apa? Bubur? Ubat apa? Ubat apa? Tak ingat ubat apa tu. Ubat pembasmi? Membasmi. Pembasmi jentik atau secara semula jadi. Kalau orang kampung dia tahu.
secara semula jadi kalau disimpan sesuatu dalam tangki, dia letak apa dalam tangki tu? Cepat. Daun mint. Daun mint, nanti busuk daun mint tu. Cepat. Nama racun ataupun serbuk pembasmi jentik atau pembunuh jentik tu namanya ialah serbuk abati. Serbuk abati. ABATAE. Abati. Selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh guna? Cepat. Secara natural. Secara alat apa? Kecinian? Jaring. Jaring, memasang jaring. Lagi menutup dengan menggunakan jaring sebab kita menghalang daripada nyamuk untuk bertelur. Selain itu, ada lagi satu cara. Cepat. Atau memubur mustiside. Lain. Dalam kolam ada apa? Kalau kolam tu kosong, dia boleh menyebabkan pembiakan jentik. Nak mengelakkan daripada pembiakan jentik, kolam tu contoh kolam bukan tangki tau, kolam. Kolam yang dibuat oleh manusia lah, bukan kolam yang semula jadi. Dia letak apa? Takkan nak letakkan serbuk abati tu banyak-banyak, bertong-tong. Kolam besar. Ikan. Ya, ikan. Ikan apa yang makan jentik? Semua ikan makan jentik. Ikan yang mudah kita jumpa. Mudah kita jaga. Dia agak lasak. Ikan apa? Ikan laga. Ikan laga lah. Ikan laga mahal. Mana ada murah je. Ikan emas. Lagi. Ikan emas. Ada hari tu Ikan emas viral lagi sekejap. mahal. Hari tu ada viral sekejap dekat dalam TikTok ke dalam IG. Ikan tu daripada sungai, dia naik atas darat. Oh, Ikan- dia pergi apa kat nama? masjid tu. Salmon. Salmon, mana pula ikan salmon yang dekat Malaysia? Mana ada salmon? Ikan yang itu viral tu. Bermula Apa, huruf ikan P. apa, Orang Saya orang tanya Penang bapak. sebut lain, orang Melaka sebut lain. Bermula huruf P dia mak dia. Cepat. Kalau Melaka, kalau Cikgu Hafiz panggil ikan tu bermula huruf B. Ikan puyuh. Ikan puyuh, betul. Suka Fedia. Awak tanya ayah ke dengan mak ke apa? Tanya. Bagus. Berdesup dia. Ikan puyuh, membela ikan puyuh ataupun cikgu panggil ikan betuk. Okay, ikan betuk, ikan puyuh samalah. Sebab itulah kalau kita tengok dekat sawah-sawah padi, bila musim padi itu ditanam, air kena bertakung sebab padi dia bertakung, dia kena banyak air. Bukan sikit-sikit, bukan siram-siram macam tu je, macam tanam pokok bunga ros ke, siram-siram sikit, padi akan membesar dengan baik. Tidak. Air kawasan tempat kita menanam padi tu kena bertakung. Mereka perlu membuka saluran paip ataupun saluran apa panggil dia macam parit lah. Dia kena buka dia punya air, kena buka dia punya halangan yang tutup air daripada masuk dia ke sawah padi tu. Bila mereka buka, air yang ditakung tu terus masuk ke dalam sawah padi dan akhirnya air penuh di kawasan sawah padi. Cara untuk mengelakkan kawasan padi tu banyak nyamuk, banyak jentik, mereka membela ikan puyuh. Ikan puyuh. Sebab itulah banyak ikan puyuh dekat sawah padi. Bila dah habis musim pokok-pokok padi tu dah besar, dah mula nak mengeluarkan padi, air tu akan dikeluarkan lah. Air tu akan dikeluarkan, air tu akan kering dan akhirnya padi itu membesar dan masak. Bila nak tuai, takkan nak penuh dengan air kan?
Macam mana nak masuk bajak? Mesin nak kutip, nak tuai padi tu. Jadi tanah tu kena kering. Ikan puyuh ni lah yang ikan yang paling lasak. Tak ada air pun mereka, ikan ni boleh hidup dengan lama. Dia akan bergerak sendiri ke mencari air. Sebab itulah kamu tengok dekat dalam dengan IG ke dekat YouTube ke kan. Ikan puyuh tu dia boleh hidup, dia boleh bergerak. Lompat pergi ke atas darat. Okey, baik. Jadi kita masukkan pendapat ni, langkah-langkah untuk mengatasi pembiakan jejentik dalam takungan air, dalam tangki air ni. Kat mana letak? Kemudian Datuk memasang tangki air di bawah pancur bumbung. Pancur bumbung rumah diikat dengan menggunakan rantai besi. Datuk berdiri atas tangga untuk mengikatnya dengan hati-hati. Okey, bila hujan. Okey, kita masuk ke sinilah. Okey, Datuk membelah ikan puyuh untuk mengatasi apa Fidi? Syafiqal, mengatasi apa? Mengatasi apa Syafiqal? Fidi? Menong pula. Mengatasi apa? Jejentik. Mengatasi pembiakan jejentik. Okey, selesai. Itu sahaja, bukan susah pun. Aduh. Okey, sekarang ni keluarkan buku karangan. Cikgu lengkap kat sini je, ambil kau. Okey, sambung dekat sini. Mula-mula sekejap Okey, sambung dekat sini sikit. Sekarang ni, soalan karangan ni tak semestinya keluar dalam bentuk yang kamu tengok tu kan. Cerita pun banyak. Dia bagi gambar, ceritakan. Kita besarkan sikit. Nampak tak? Jelas tak? Jelas. Kalau guna laptop, jelas lah. Kalau guna handphone mungkin tak nampak sangat. Dah, cikgu dah besarkan lagi dah. Ada 4 perenggan saja. Okey, arahan dah ada. Salin saja. Cepat. Selamat pagi cikgu, saya dah masuk. Terima kasih. Siapakah gerangan itu? Siapakah yang berkata itu? TKC sangat lambat ni. Setengah jam, 1 jam awak lambat. Bangun tidur ke apa? Ini, TKC? Lewat sikit. Lewat sikit. Ni bukan lewat sikit, ni lewat banyak ni. Kenapa bangun lewat? Main game? Bukan. Habis tu? Tadi saya sudah bangun tapi saya tidur balik. Jangan macam tu. Ada tak lagi siapa lagi yang masuk tadi? Dia lambat. Selain TKC, jadi cikgu nampak ada Felicia masuk sekejap. 5 minit dia masuk. Lepas tu dia keluar kan? Okey, TKC keluarkan buku karangan. Salin. Sudah. Dah, okey boleh salin. Kong Ihan, saya Ihan Siapa lagi yang baru masuk ni? TKC dah masuk 16, 17, 18, 19. Ada seorang lagi. Siapa lagi mau masuk? Yong Chunit ada Yong Chunit? Tak ada. Derek ada Derek. Derek ada kan? Derek lambat masuk ni. Derek lambat masuk. Lagi seorang? Felicia tadi pun lambat masuk. Dia masuk sekejap je. Felicia. Boleh lah cikgu kuningkan. Siapa lambat cikgu warna kuning. Cicinian pula. Lucas ada Lucas. Lucas ada masuk tak? Ada. Ni soalan lagi ya Lucas. Cikgu cakap banyak kali. Kalau baru masuk kena sebut apa dengan cikgu. Lucas. TKC ajar Lucas, TKC ajar dia nak cakap apa dengan cikgu kalau masuk lambat. TKC ajar dia Lucas nak cakap apa?
要跟结果Hafiz 讲早安，Selamat pagi Cikgu Hafiz. Jangan Lukas. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Jadi dua orang Yong Chun Nit tak masuk langsung dengan Molly. Felicia masuk sekejap. Okay, cepat sikit Halin, lepas tu boleh turn in. Semalam ramai lagi yang tidak Cikgu Hafiz, saya dah hantar kerja sekolah semalam. Okay, cikgu cek semak Aziz. Semalam pun ramai lagi yang tak siap, tolong siapkan. Okay, cikgu stop recording